Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari semalam berlaku satu isu yang saya rasa mungkin menarik untuk kita berikan reaction. Kita tengok dulu video berkenaan sama-sama, kemudian kita berikan reaction selepas itu. Jadi kita berada dalam keadaan sekarang ni bermakna kita hidup dalam bukan saja susah, menderita. Dalam keadaan di mana kita ada sebuah kerajaan, biasa rakyat mengharapkan kerajaan. Doa kepada Allah setiap kali kita sembahyang, tapi minta tolong supaya kerajaan bantu, tolong buat apa yang patut dan wajar supaya kita tidak menderita. Apa dia buat? Jadi PRK ni yang ada kita hadapi. Macam disebut tadi referendum. Tapi bukan saja referendum. Nak menunjukkan bantahan, kemarahan kita yang ada di Pulai. Jangan bagi satu undi pun kepada pihak Suhaizan Kayat. Bekas speaker. Jangan bagi satu undi. Saya bagi hukum haram. Ada yang besok mencabar saya ni ikut fatwa. Mana? Tak boleh. Kerana situasi yang sudah berlaku sekarang, 9 bulan sudah berlalu, ujian. Macam soal kenaikan harga barang. Jadi sebab itu, waktu PRK ni kita tunjukkan pada Anwar Ibrahim bahawa kami yang ada di Pulai akan tentang habisan Anwar Ibrahim. Dan tidak akan memberi satu undi pun pada pihak parti yang menentang Saudara Zulkifli Jaafar. Boleh tak? Okey, kita dah tonton video berkenaan sama-sama. Kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang isu ni. Sahabat-sahabat, Tan Sri Muhyiddin sebut 9 bulan dah duduk kerajaan Anwar Ibrahim ni dan kita berada dalam keadaan sengsara. Saya kata ini adalah pembohongan daripada orang politik lah. Cukup-cukup tak percaya. Kita memang susah dan kita susah ni bukan baru mula. Sebelum-sebelum ni pun dah susah. Waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun kami susah juga. Sebelum waktu tu pun kami susah juga. Waktu zaman Datuk Seri Najib pun kami susah juga. Kami ni rakyat sentiasa susah dan kami sangat perlukan bantuan dan sokongan daripada pihak kerajaan. Itu perkara biasalah. Tapi jangan jadikan rakyat ini sebagai modal untuk anda nak mengambil isu ni sebagai kepentingan politik. Tak menarik dan tak baguslah. Apatah lagi dia sebut baru 9 bulan. 9 bulan ni masih baru lagi sahabat-sahabat. Dia ada 5 tahun tau. 5 tahun. Jadi 5 tahun ni adalah waktu yang cukup panjang untuk Anwar Ibrahim dan juga barisan kabinet dan juga kepimpinannya membuktikan bahawa mereka mampu untuk menjadi satu tim yang berjaya menaikkan Malaysia, demikian juga memudahkan urusan rakyat. Sekiranya selepas daripada tempoh berkenaan kita tukar yang lain lah. Dan kalau di Pulai, PRK Pulai sekarang ni, jika di Pulai dia nak tukar kepada orang lain pun tak ada masalah. Tetapi itu tidak akan mengubah apa-apa kepada pihak pentadbiran kerajaan pusat. Mungkin ada orang berfikir lebih baik kita memilih kerajaan perpaduan atau memilih sesiapa yang menjadi kerajaan kerana lebih mudah nanti pihak kawasan berkenaan untuk berurusan dengan pihak kerajaan negeri. Kalau tidak asyik bertentangan ni mungkin agak sukar sedikit lah. Itu hakikat yang kita tahu. Tapi sahabat-sahabat, saya nak fokuskan isu apabila Tan Sri Muhyiddin mengatakan haram mengundi Suhaizan Kayat. Ini satu kenyataan yang tak bagus lah. Ini kenyataan yang bersifat keagamaan digunakan, ditunggang dengan tujuan untuk nak mengambil manfaat politik. Haram undi Suhaizan Kayat. Jangan bagi satu pun. Ini adalah satu ucapan-ucapan penunggang agama yang tidak sepatutnya disebutkan oleh seorang bekas Perdana Menteri Malaysia. Fatwa-fatwa politik seperti ini patut dibakul sampahkan sahaja. Fatwa orang-orang politik ni sentiasa berubah mengikut masa, tempat dan keadaan. Dia berubah-ubah. Dia duduk bergabung dengan orang ni, dia akan kata orang ni bagus. Kalau duduk dengan orang lain, dia akan kata orang lain bagus. Jadi kita tengok sedikit fatwa politik yang berubah dan ini adalah satu perubahan yang bagus menurut saya. Ini ditulis pada 1 tahun lepas, 16 September tahun 2022. Yang menyebutkan bahawa Dr. Mahathir Mohamad pada Konvensyen Pejuanita Malaysia menyatakan bahawa PAS kini parti kafir, kata Tun Dr. Mahathir. Ini fatwa daripada
Tun Dr. Mahathir. Dan dia berikan ulasan, dia kata parti PAS ni kita dapati tindakan mereka pelik sikit kerana ia berbeza dengan pendirian mereka dulu. Dahulu PAS kata UMNO parti kafir dan macam-macam tuduhan dibuat. Tapi tanpa menafikan bahawa UMNO itu kafir, mereka bekerjasama dengan kafir. Dulu berjuang untuk Islam dan tidak boleh bekerjasama dengan kafir sebab akan jadi kafir. Tapi mereka bekerjasama dengan kafir, jadi mengikut tafsiran PAS, PAS sekarang ini parti kafir selagi mereka tak hapuskan dakwaan yang dibuat bahawa orang yang tidak bersama PAS itu adalah kafir. Kita bukan nak angkat isu sentimen. Ini adalah artikel yang anda boleh rujuk sampai ke hari ini masih wujud di dalam website rasmi pejuang.org.my. PAS kini parti kafir, kata Tun Dr. Mahathir. Ini fatwa Tun Dr. Mahathir. Dan kita tengok bagaimana fatwa orang-orang PAS pula yang begitu sakit hati dengan Tun Dr. Mahathir. Antaranya adalah Muhammad Zuhdi Makpiah ini. Ini adalah salah seorang daripada ahli-ahli PAS yang sangat membenci Tun Mahathir. Bahkan dia mengangkat isu Mamali dengan cukup-cukup tragis. Dan dia sebut dalam poin dia yang ke-17, setelah 32 tahun berlalu, Tun M tidak pernah mengaku salah, apatah lagi ingin memohon maaf. Mak Sabu, Mahfuz Omar, Salahuddin Ayub boleh sahkan. Malang kini ketiga-tiga nama yang saya sebutkan boleh bersama-sama Tun M. Ni yang bersama-sama dengan Tun M. Sekarang dah tak bersama dengan Tun M. Sungguh tiada maruah dan menjilat ludah sendiri. Disebut menjilat ludah sendiri. Tapi ini juga adalah fatwa politik. Cuba kita tengok. Pada 4 Mei 2023, Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang, dia sebut, dia kata banyak titik persamaan PAS dengan Tun M. Dia sebut di sini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata titik persamaan dengan bekas Perdana Menteri itu wajib diambil kira untuk menyatupadukan orang Islam dan Melayu. Dia adakan pertemuan dan perbincangan bersama mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang negarawan yang telah berpolitik dalam tempoh masa yang sangat panjang dan banyak pengalamannya sejak zaman penjajah sehingga negara mencapai kemerdekaan. Malah beliau juga pernah 2 kali menjadi Perdana Menteri. Walaupun beliau banyak berkhilaf dengan PAS, namun banyak titik persamaan yang wajib diambil kira dan bersatu menunaikan kewajipan agama, bangsa dan negara bersama Islam. Oleh itu, walaupun hang pandang buruk sangatlah kepada Dr. Mahathir sebelum ni, tetapi disebabkan ini adalah isu fatwa politik, maka ia boleh berubah. Daripada yang tak elok, boleh menjadi elok. Daripada kita tak mau bersemuka dengannya, maka hari ini kita boleh bersemuka dengannya. Bukan setakat bersemuka, pada Julai 2023, 22 Julai, Dr. Mahathir bantu PN mara ke Putrajaya. Yang ni yang dikeluarkan sendiri artikelnya oleh Harakah Daily. Bukan orang lain keluarkan. Bahkan dianggap di dalam artikel ini bahawa Dr. Mahathir telah berubah. Disebutkan menurut Datuk Muhammad Ammar, katanya PAS sentiasa terbuka menerima mana-mana individu yang sudah berubah untuk bersama-sama dengan perjuangan parti itu. Kenyataan ini dikuatkan lagi oleh kenyataan daripada Muhammad Ammar pada 22 Julai 2023 juga, iaitu PAS maafkan kesilapan Tun M. Saya harap dengan kemasukan beliau bersama kita, iaitu PN, dapat membersihkan kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan sebelum ini. Dan semalam, satu pertemuan di antara menteri-menteri besar bersama dengan Tok Guru Haji Hadi dan juga Tun M telah berlaku, dan ini adalah satu pertemuan yang kita tak nampak sebelum ni. Bahkan yang saya suka lagi dalam kenyataan yang disebutkan oleh Datuk Seri Ahmad Syamsuri, dia kata insya-Allah 4 negeri berkenan akan memperkukuhkan kerjasama bagi tujuan meningkatkan tahap sosioekonomi, peningkatan hasil negeri dan kesejahteraan rakyat. Nasihat daripada Tun Mahathir Mohamad dan Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai negarawan akan kami tekuni dan laksanakan dengan segera. Bukan setakat mereka maafkan saja Tun M, tetapi telah dianggap sebagai, bahkan telah dianggap Tun M ini adalah seorang negarawan dan ditekuni dan dilaksanakan dengan segera apa yang dia nasihatkan. Sebab tu sahabat-sahabat, kita kata ini adalah fatwa politik yang berubah-ubah. Yang sekejap kata haram, jadi kata wajib. Sekejap kata halal, sekejap jadi haram. Ini semua adalah gula-gula politik yang sepatutnya kita sebagai masyarakat yang sudah bertamadun dapat menilai hal ni. Awak boleh memilih mana-mana parti politik. Tidak ada kewajipan untuk pilih A ataupun B. Bahkan tidak ada juga haram untuk nak pilih parti A ataupun B. Kedua-dua
kedua-dua calon daripada parti politik A dan parti politik B daripada Pakatan Harapan dan juga BN, serta daripada PHBN dan juga daripada PN, kedua-duanya adalah orang Islam. Jadi buat apa kita nak pergi kata haram mengundi orang Islam yang satu lagi? Tak perlulah. Ini semua satu perkara yang patut kita perbaiki. Nak pilih mana-mana? Silakan. No issue dalam hal berkenaan. Mungkin awak pilih PN, awak rasa wakil rakyat itu dapat memberi kebaikan kepada anda, ataupun awak nak pilih satu orang lagi wakil rakyat yang dia menjadi kerajaan pada hari ini, pun boleh juga, tidak menjadi masalah. Kedua-duanya atas pilihan pengundi. Anda diberikan hak untuk mengundi dan anda tidak dipaksa untuk mengundi parti-parti tertentu. Wallahu ta'ala alam. Ini dapat mencerahkan isu begini dan saya sangat-sangat berharap ahli-ahli politik yang matang selepas ini janganlah keluarkan lagi fatwa-fatwa yang tak bagus seperti ini. Janganlah keluarkan lagi fatwa-fatwa yang meresahkan orang seperti ini. Jangan permainkan agama kerana politik anda. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Saya nak maklumkan kepada anda juga, Sahih Bukhari sekarang telah ada ready stock. Anda boleh tempah sekarang, kita boleh hantar esok. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video section seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.